Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan teruskan lagi lah PDPR dan PDPC kita. Okay, dengan subtopik seterusnya iaitu we are transforming general form into intercept form and also vertex form lah. Okay, so ada hari ni yang video pertama adalah untuk yang itu sahaja. So kalau dalam kuadratik kita ada 3 bentuk cara tulis kuadratik. Yang pertama adalah fx is equal to ax squared plus bx plus c. Okay, yang ini kita panggil sebagai general form. Okay, this one is general form. So general form ni sebenarnya dia adalah asas lah. Maksudnya kalau kita nak tukar daripada mana-mana, daripada general form nak terus lompat ke vertex form dan sebagainya, mesti tukar kepada general form dululah. Okey, lepas tu daripada sini juga kita boleh tukar kepada intercept form, iaitu dalam bentuk macam ni. Okey. Okey, di mana kalau kita tengok ni, kalau kita samakan dengan kosong, okey, kita tahu sebenarnya B dengan C ni sebenarnya adalah roots. Okey, yang ni kita boleh tukarkan dalam bentuk intercept form. So daripada general form nak pergi kepada intercept form, you have to factorize. Okey, yang ni kita gunakan factorization lah. Okey, sebab kita nak dapatkan dia punya roots tu kan. Okey, lepas tu seterusnya daripada intercept form ni, selain daripada tu, daripada general form ni juga kita boleh tukar kepada bentuk vertex form. Okey, iaitu dalam bentuk macam ni. Okey, yang ini kita panggil sebagai vertex form. Okey, apapun sebelum nak tukar kepada intercept form ke ataupun daripada vertex form ke, maksudnya kepada vertex form ke, dia mesti tukar dulu bentuk general form. Contoh, awak dah ada intercept form, nak tukar kepada vertex form mesti kena tukar dulu kepada general form. Sebab general form ni adalah bentuk general kan. Okay, secara umumnya yang inilah bentuk asas kuadratik, baru boleh tukar kepada vertex form. So nak tukar daripada general form ke vertex form, kita gunakan completing the square. Okay, completing the square. So daripada sini vertex form ni, vertex bucu Kalau dalam bahasa bahasa kita adalah bucu. So let's say lah, kalau saya ada bentuk A tu lagi kurang daripada kosong, iaitu itu negatif. So yang ini adalah bucunya. So kita akan dapat kat sini dia punya maksimum dan minimum lah, X and Y. Okay, sama juga kalau macam ni. Okay, kita ni bucunya lah, ni X and Y. Okay, so this is the first notes. Okay, macam mana kita nak gambaran cara kita tulis quadratic function ada 3 lah. Okay, so yang ini adalah untuk dapatkan vertex form lah. Maksudnya vertex form ni kat sini dia adalah B and C. Okay, ataupun kalau A tu lebih kecil pada kosong, so sini adalah B, sini adalah C. Okay, so yang ini adalah secara generalnya. Okay. Okay, so kita akan pergi kepada cara kita nak tukar general form kepada bentuk yang sebelah ni lah. Okay, contoh example 13. Okay, salin nanti soalan ni. Okay, express fx is equal to negative 3x squared plus 2x plus 1 as fx sama dengan, okay, dia nak tukar dalam bentuk ini. Yang ni kita nampak bila ada kurungan kuasa 2 and ada nombor dekat luar ni kita panggil sebagai vertex form. Okay, yang ini adalah vertex form. And determine the values of A, H and K. Okay, so sekejap lagi kita akan tambah sedikit dalam soalan. Okay, nanti awak tambahkan sikit. Find, okay, maximum ataupun minimum point. Okay, daripada f of fx. Okay, yang ni saya akan terangkan sebentar lagi lah. Okay, untuk example ni kita ada, okay, fx. Okay, fx sama dengan negatif 3x squared plus 2x plus 1. Okey, kalau yang ini nak ditukarkan dalam bentuk vertex form, mesti A tu mesti nak mulakan completing the square, A mesti 1. So, okey, kita factorizekan dulu negatif 3 bawa keluar. Okey, negatif 3 bawa keluar, so maksudnya equation ni semua akan bahagikan dengan negatif 3. Okey, bahagikan dengan negatif 3. So, yang ini negatif 3 x squared bagi negatif 3 akan dapat x squared. Okey, lepas tu negatif 2x bahagi negatif 3 akan dapat negatif 2 per 3x. Okey, so negatif 2 per 3x. Okey,
Lepas tu last kali yang hujung ni 1/3. 1 ni bahagi dengan negatif 3 akan dapat negatif 1/3. So bila dah tahu kat depan ni A ni sama dengan 1, baru boleh awak mulakan lah. Okay, awak boleh mulakan completing the square. Okay, alright. So kita teruskan completing the square. So fx sama dengan negatif 3 x squared minus 2/3x. Okay, kemudian kita adakanlah macam biasa, kita ambil negatif b/2a. So tambah yang ini, copy masuk dalam sini, negatif 2/3 bahagi dengan 2 kuasa 2. Dah tambah kena tolak. Okey, lepas tu barulah kita yang ini kita copy baliklah ke sini. So dapat negatif 1/3. So macam biasa kita amalkan yang kita buat computing the square itu, negatif 3. Okey, 3 term yang pertama ini kita akan gabungkan. So dalam kurungan ni kita copy sini x yang so ini x saja. So yang hujung ni sebelah dia adalah negatif 2/3 bahagi 2 akan dapat negatif 1/3 kuasa 2. Okay, so yang ini kita dah settle lah. Yang ini kita dah factorizekan, dapat yang ini. Okay, lepas tu yang luar ni, yang luar ni kita akan dapat negatif. Okay, negatif 1, dia akan jadi negatif 1/3. Sebab yang ini kalau bahagi 2 akan dapat negatif 1/3, kuasa 2 akan dapat 1/9 lah. Tolak 1/3. Okay, so kita selesaikan. Okay, so negatif 1/9 bahagi dengan negatif 1/3 akan dapat negatif 4/9. Okay, so tak habis lagi kalau awak tengok dalam sini bertext form ni dia hanya ada satu kurungan. Okay, kalau awak tengok kat sini ada dua kurungan, so you have to expand one by one. Okay, so expand. Okay, so x tolak 1/3 kuasa 2. Yang ini dalam sini akan dapat positif. Okay, positif 12/9. So kita kecilkan, kita boleh dapat negatif 3. Okay, x minus 1/3 power of 2. Okay, so dah akan dapat kat sini 4/3. Okay, dah dapatlah dalam bentuk full text form. Okay, di mana kalau kita compare yang ini dengan yang ini. Okay, so A dia sama dengan nombor kat luar ni, A sama dengan negatif 3. Lepas tu H ini adalah nombor yang kat dalam ni. So kalau negatif, negatif lah. So kat sini negatif H. So ni negatif 3. So sama dengan negatif H sama dengan negatif 1/3. H sama dengan 1/3. And last kali kat K. K ni duduk kat luar. Di luar daripada kurungan. So yang luar pada kurungan untuk yang bawah yang kita dah buat computing the square ni adalah 4/3. So K is equal to 4/3. Okay, alright. Tadi saya ada bagi satu soalan tambahan, find the maximum or minimum point. Okay, kalau kita tengok kat sini, kenapa dia all? Sebab kita tengok situasi A. Kalau dalam soalan ni A itu adalah negatif. So kalau tengok A itu negatif, so gambar kita akan dapat graf masam. So dia adalah maksimum lah sebab dia puncak. Okay, so macam mana nak dapatkan dia? Okay, nak dapatkan dia punya X dengan Y. Okay, untuk X kan kita ambil yang kita dah settlekan dan ada kurungan ni, samakan dengan kosong. Okey, sebab apa? Minimum nombor yang kita boleh dapat dekat sini, okey, adalah kosong. Masukkanlah nombor apa-apa pun dalam ni, bila kita kuasa 2, paling kecil yang nombor kita boleh dapat adalah kosong. Okey, awak letaklah negatif kosong pun kat sini, kosong ke negatif 0.1 ke dan sebagainya, dia akan dapat minimum paling kecil di sini adalah kosong. So x minus 1/3 is equal to 0. Okay, sebab ini dalam kurungan. Copies is BG ni samakan dengan kosong. So kita akan dapat, okay, x is equal to 1/3. So dia punya x kita adalah 1/3. Okay, so untuk y pula, okay, kalau secara konseptualnya, kalau kita masukkan x itu sama dengan f 1/3, kan x kan 1/3, kita copy, kita masukkan dalam yang ini, kita akan dapat negatif 3, 1/3 tolak 1/3 kuasa 2 tambah 4/3.
Okey, so kalau kita tengok kat sini, sini sama dengan kosong. Okey, so yang tinggal adalah negatif 3 dan kosong, kosong tambah 4/3, so 4/3 lah. So F 1/3 sama dengan 4/3. Senang cerita sebenarnya, kalau masukkan X minimum, okey, X minimum ke dalam function yang ada vertex form ini, dia akan dapat kosong. So automatically nombor di luar ini akan jadi y maksimum ataupun minimum lah. So senang cerita yang ini adalah 4/3. Okay, so conclusionnya di sini, okay, untuk value of x boleh ambil daripada kurungan ni. Okay, x tolak h ataupun mana-mana nombor sama dengan kosong, awak akan dapat x sama dengan h. Yang ini kita panggil sebagai axisosimetri jugalah. Okay, sebab axisosimetri sebab gambar ni, okay, maksimum ataupun minimum untuk kuadratik, nilai x itu akan membahagikan graf kuadratik kepada 2. So dia lipat, dia akan jadi graf kat tengah dan kat tengah-tengah. Okay, so ini kita panggil juga, selain daripada x minimum ataupun maksimum, kita panggil dia sebagai axisosimetri. Dan untuk y pula, kita hanya ambil nombor yang terkeluar daripada kurungan tu. So y dia akan jadi k. Ni min ataupun max, sama juga yang ni pun min ataupun max. Okey, so itu saja untuk video saya hari ini. So selamat mencuba untuk tukarkan soalan-soalan dalam self exercise self practice 2.8 nombor 5. Okey, itu saja. Thank you.